Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dengar saya dengan jelas? InsyaAllah hari ini, petang ini kita nak buat satu lagi. Ini siri 2. Siri 2 perkongsian yang mana kita gunakan Facebook ilmu bercakap ini. Berbicara, bercakap. Kan kita belajar. Saya pakai benda ni, dia boleh tukar-tukar kan. Kita pakai spek lah kan. Malah petang-petang ni macam seronok pula Ada yang dapat lihat, dapat komen, dapat dengar dengan baik, insya-Allah. Ada yang nak komen, silakan. Apa khabar tuan-tuan dan puan petang ini? Siapa yang ada boleh komen. Kita nak tengok apa yang berlaku dengan filter-filter yang ada ni, insya-Allah. Wow, menarik. Kita pakai spek hitam hari ni. Siapa yang pertama tu? Sila komen daripada mana anda lihat live ini. Sama ada memang pernah ikuti ilmu bercakap Facebook ini, ataupun daripada rakan-rakan yang di Facebook yang lain yang juga singgah ke sini, insya-Allah. Terima kasih tuan. Sila komen. Kita tunggu. Saya Muhammad Syarif Rahman yang selalu berkongsi tentang ilmu NLP dan begitu juga dengan pengucapan awam ini. Fokus khusus page ini adalah untuk ilmu bercakap, berbicara, public speaking. Ramai yang tercari-cari bagaimana ingin lakukan suatu pengucapan yang memukau, contohnya kan. Belajar yang kita teruskan. Kalau kita adakan komen ataupun share dengan rakan-rakan lain, hebat bertopi ya. Syami dapat dengar dengan baik, dengan jelas, insya-Allah. Sekali lagi saya menggunakan telefon secara direct terus untuk kita nak cuba yang ini kita gunakan kaedah ini. Dengan tempat lain kita gunakan laptop dan sebagainya. Katanya kita boleh tukar-tukar benda ini. Saya tak pasti kita boleh tukar ataupun bagaimana. Nanti kita tukar kita punya mask. Oh, dia boleh tukar Dia boleh tukar benda tu, Syami. Terima kasih. Alright. Okay, kita teruskan. Hari ini yang kedua. Jadi yang kedua, kita tak nak berlama-lama, kita terus kepada kita bedah dan kita huraikan sedikit apa yang ada dalam buku ini. Yang ini adalah siri 2. Siri 2 itu tahap 1, kaedah 2. Apa dia semalam, kalau kita ingat, semalam adalah buang skrip. Okey, B yang pertama itu buang skrip. Yang kedua adalah A. A ini adalah angkat tangan. Oh, tak nampak tak nampak. Angkat tangan. Saya kalau nak berdiri ni, kamera ni kecil sikit. Ni kalau kita berdiri, kita angkat tangan. Absa Burhan. Terima kasih kerana menonton. Sila komen di situ. Boleh komen di situ, insya-Allah. Kita angkat tangan. Ini angkat tangan, dia kata. Angkat tangan. Apa yang ditulis di sini dalam buku ini angkat tangan anda paras pinggang. Maksudnya kita angkat tangan itu berada di atas pinggang begitu. Tak nampak pula kan. Tangannya dihadap ke atas. Macam itu, macam menadah doa begitu. Mengunjur sedikit. Lengan tu mengunjur sedikit daripada hadapan, daripada badan ke depan sedikit. Gerakkan tangan anda secara semula jadi mengikut rentak ucapan anda. Itu keywordnya. Angkat tangan dan juga gerakkan secara semula jadi, secara normal. Jangan gerak-gerak entah apa-apa tangan tu kan. Jangan pula terkepit-kepit kat situ, tangan tak bergerak-gerak pun bahaya juga kan. Bukanlah bahaya, maksudnya ia adalah suatu pergerakan yang natural untuk kita berbicara. Nanti kita belajar lagi bagaimana menggunakan tangan ini untuk menggerakkan ianya menjadi suatu penceritaan yang ditambah baik lagi kan. Itu pergerakan lain. Asasnya, yang kita nak belajar asas kali ini adalah
angkat tangan. Angkat tangan, buka. Buka tangan, lengan ke hadapan sedikit. Kan? Lepas itu, halakan tangan ni ke depan. Tapak tangan ini, kita menadah. Alright, jangan buat terbalik macam itu. Boleh-boleh. Alhamdulillah. Tolong share dengan rakan-rakan yang lain. Kita punya live ringkas, kita cerita siri 2 ini adalah apa dia. Yang kedua. Dah hilang dia cari muka. Pakai balik saya punya spek mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, gerakkan tangan. Apa lagi yang dituliskan dalam nota ini, saya ringkas-ringkaskan. Kita bedah, kita ambil benda penting-penting. Yang penting adalah angkat tangan. Angkat tangan. Dalam pengucapan awam, dia kata pelajar pengucapan awam sering menyuarakan soalan ini. Apakah yang harus kita lakukan dengan tangan kita? Ini selalu orang tanya. Nak buat apa dengan tangan ni? Ketar. Takut. Pegang kertas. Gerak. Tangan bergerak. Gerak. Jangan pegang. Sebab tu jangan pegang skrip. Semalam kan? Jangan pegang skrip. Buang. Kalau dah ketar tu nampak tangan tu terketar-ketar. Okay? Itu kita belajar dalam nota lain. Kita belajar macam mana nak buang ketar-ketar itu. Okay? Tuan-tuan dan puan, Syami dan juga Absar Burhan, ini jurulatih saya. Boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita di KPP yang lain ataupun kelab kepentas kita dan juga kepada rakan-rakan di luar sana. Ini ilmu bercakap. Okay? Dan berikut merupakan senarai perkara yang tidak. Okay? Tidak. Apa ni? Tidak sepatutnya dilakukan dengan tangan anda. Dia bagi tahu yang tidak. Yang tidak. Tak boleh. Yang tak boleh. Pangkah dia. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Yang boleh adalah kongsikan perkongsian ini dengan rakan yang lain. Sekali lagi, saya Muhammad Syahidul Rahman yang akan terus berkongsi, belajar dengan Coach Burhan, dengan Syahmi. Ini adalah jurulatih saya. Macam mana untuk menjadi speaker, presenter yang lebih mantap, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, apa yang kita tak boleh buat? Biarkan tangan tergantung longgar di sisi. Kita biar je tangan kita ni kan. Tangan kita ni longgar je. Kepit je sini kan. Yang tu tak boleh. Menggenggam tangan anda di hadapan anda berkemungkinan memulas sambil berucap. Genggam tangan dan pulas pula. No. Jangan buat benda tu. Dia kata kan, jangan buat genggam tangan. Bercakap tapi apa ni? Tak boleh ni kan. Memasukkan tangan dalam poket pun tak boleh. Elakkan. Duduk dalam poket. Mungkin ada gaya dia kan, gaya tersendiri. Ada orang yang selesa mungkin. Apa lagi? Menggenggam tangan anda di belakang. Letak belakang pun tak boleh. Memasukkan, apa lagi? Bermain dengan pakaian seperti tali leher. Pegang tali leher. Duk pegang jaket, duk pegang tudung, duk pegang rambut. Kadang-kala sehingga menyentuh bahagian badan seperti muka, hidung, sebagainya. Sebagai tanda gementar. Itu tanda-tanda gementar. Biarkan tangan itu bebas bergerak mengikut perkataan yang sesuai dan lantunan suara yang kita ingin keluarkan dia. Ada orang yang suka bergerak tangan dia yang begini, ada yang mungkin menggunakan jari jemarinya kan. Asasnya adalah angkat tangan dan gerakkan tangan. Gerakkan tangan, angkat dan gerakkan tangan ketika berbicara, bercakap. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa lagi yang penting-penting kat sini? Apa lagi yang penting? Yang beberapa pertama adalah, pertama anda menampakkan keterbukaan. Okey, apabila tapak tangan ini kita buka, kita bersedia untuk pegang topi pun tak boleh kan doktor? Betul? Duk pegang je topi ni, saya tak boleh pegang. Pegang topi sentiasa bercakap tu kan. Biarkan je. Tangan bebas bergerak
sesuai, dia nampak natural, bergerak secara natural je kan. Dia kalau yang katakan tidak, dia ada gerakan-gerakan, dia lah nanti dia akan jadi, sebenarnya dia akan datang ini secara natural. Natural. Itu sebenarnya kita nak latih tu. Latih angkat tangan. Angkat tangan. Bukan meletop angkat tangan tu. Terima kasih Syahmi. Share. Share. Mungkin ada yang lain juga nanti akan boleh dapat mengikuti perkongsian ringkas ini. Dan yang kedua, kenapa kita kena angkat tangan adalah untuk menggerakkan tangan ini membuatkan anda dan ucapan anda lebih menarik. Tu dia. Betul? Yang pertama adalah keterbukaan kita untuk berkongsi. Yang kedua adalah menampakkan kita ini lebih menarik. Manusia ni adalah bersifat visual katanya. Visual. Jadinya gerakan tangan, pergerakan ini dapat dilihat. Tak apa nampak kejung je kat situ, tangan keras je kan. Macam mana tu Okay. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syami Sifu YouTuber. Syami sambil-sambil tu dalam WhatsApp group digalakkan untuk ada YouTube channel. Terima kasih. Hebat. Perkara yang ketiga yang saya ringkaskan, ambil 1, 2, 3. Menggerakkan tangan membantu mengurangkan rasa gemetar kerana tenaga gemetar itu akan dipindahkan kepada pergerakan-pergerakan anda. Betul juga tu kan. Maksudnya bila bergerak tangan, kita pindahkan rasa gemetar itu. Kita pindahkan daripada kat sini mungkin, pindahkan kepada tangan, gerakan-gerakan yang kita lakukan. Insya Allah. Okay. Apa yang dia suka buat adalah paksa diri untuk lakukan dan anda akan terbiasa kelak. Paksa dulu. Kita kena buat. Itu Coach Borhan juga ada pernah kongsikan. Fake it until you make it. Kan? Kita cuba. Kita buat depan cermin, kita bergerak, gerakan tangan yang secara natural. Akhirnya kita akan menjadi suatu habit, suatu amalan, suatu budaya yang kita boleh lakukan gerakan tangan dengan mudah. Okey, walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa besar atau kecilnya gerakan tangan anda harus bergantung kepada jumlah pendengar yang dan juga majlis. Gunakan gerakan tangan yang besar untuk jumlah pendengar yang besar dan gerakan tangan yang kecil jumlah pendengar yang kecil. Okey, dia kata begitu ya. Maksudnya mungkin jelah sebab gerakan tangan yang lebih besar ini dia akan lebih menunjukkan ramainya sampai hujung sana kan. Kalau dah kelompoknya kecil takkanlah angkat tangan sampai begitu-gitu. Begitu sana kan. Okey, dia bergantung kepada keadaan dan asas yang kita nak ajar ataupun kongsikan adalah angkat tangan. Alhamdulillah. Terima kasih sebagai rumusan untuk petang ini. Mudah saja siri kita yang ringkas ini. Siri 2 bercerita tentang kemahiran yang kedua. Kemahiran yang kedua ini, kaedah kedua, tahap 1 ini adalah angkat tangan. Kita dah buang skrip. Yang kedua adalah angkat tangan. Boleh? Tuan-tuan puan-puan, sila latih di rumah masing-masing. Latih di mana-mana tempat juga. Angkat tangan di paras pinggang dan berbicaralah seperti biasa. Normalnya lakukan. Terus lakukan latihan. Anda boleh lakukan ini dengan gerakan tangan. Akhirnya tangan-tangan anda ini juga akan membantu untuk menyampaikan suatu mesej itu dengan lebih jelas. Alhamdulillah, saya sarankan anda gunakan gerakan tangan membantu anda. Boleh? Terbaik. Saya sekali lagi Muhammad Syarif Rahman, suka untuk berkongsi dan sangat ceria untuk bersama-sama anda esok ataupun bila-bila masa yang kita ada, kita boleh kongsi lagi insya-Allah. Insya-Allah terus kongsikan dan kita berikan sokongan kepada saya untuk saya teruskan lagi perkongsian akan datang. Insya-Allah kita masuk yang ketiga nanti untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Sila kongsikan live ini.